Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk subjek Bahasa Melayu. Baik, pada hari ini tema yang saya pilih ialah tema indahnya warisan kita dengan tajuk ialah Kisah Penggiat Seni Telepok. Okey, pada hari ini objek cikgu ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca dan memahami teks untuk mendapatkan jawapan. Okey. Cikgu nak semua kali buka buku teks Bahasa Melayu tahun 6, buka muka surat 112. Okey, tajunya ialah Kisah Penggiat Seni Telepok. Okey, mari kita baca bersama-sama. Puan Rogayah ialah ibu saudara Izuni. Beliau merupakan penggiat seni telepok yang ternama. Kemahiran beliau dalam seni telepok amat dihargai dan diiktiraf oleh masyarakat tempatan dan antarabangsa. Pada suatu hari, beliau telah diundang ke festival kesenian di ibu kota. Semasa berada di sana, beliau terpandang akan seseorang yang amat dikenalinya suatu ketika dahulu. Itu Cikgu Azimah, bekas guru pendidikan seniku. Isi hati Puan Rogayah. Secara tiba-tiba, peristiwa yang berlaku kira-kira 20 tahun yang lalu menerjah ingatannya. Ketika itu, dia masih di bangku sekolah. Apakah maksud telepok, cikgu? Tanya Rogayah. Sebelum itu, Cikgu Azimah telah menunjukkan selai kain telepok yang cantik kepada murid-muridnya di dalam kelas. Telepok bermaksud bunga-bungaan dan corak-corak lain yang diperbuat daripada perada emas. Jawab Cikgu Azimah. Perada itu apa, cikgu? Rogayah bertanya dengan lebih lanjut. Perada ialah serbuk berwarna emas. Dalam proses menelepok, perada akan dilekatkan di atas kain untuk menghasilkan motif tertentu. Selain perada emas, peralatan yang digunakan dalam proses menelepok ialah gam Arab, pelbagai corak sarang bunga kayu berukir, sudut buluh dan berus. Jelas Cikgu Azimah lagi. Adakah seni telepok ini akan kekal 20 tahun akan datang, cikgu? Rogayah menimbulkan persoalan. Selagi masyarakat kita menghargai warisan seni bangsa, cikgu yakin bahawa seni ini akan terus terpelihara. Mungkin satu hari nanti kamu akan menjadi penggiat seni telepok yang terutama. Rogayah, siapa tahu? Cikgu Azimah membuat ramalan. Kini, ramalan Cikgu Azimah itu menjadi kenyataan. Itu ada petikan kisah penggiat seni telepok dalam buku teks kita, muka surat 112. Okey, dalam petikan ini menceritakan tentang kisah seorang penggiat seni bernama Puan Rogayah. Puan Rogayah ini telah diundang untuk menghadiri satu festival kesenian dan di situ beliau telah berjumpa dengan bekas guru pendidikan seninya iaitu Cikgu Azimah. Okey, jadi secara tak langsung beliau telah teringatkan kembali peristiwa semasa di sekolah rendah. Jadi semasa itu Cikgu Azimah telah menerangkan kepada Puan Rogayah apakah perkara-perkara berkaitan dengan seni telepok. Jadi kita baca. Okey, baiklah. Kat sini dia ada 5 soalan pemahaman. 5 soalan pemahaman. Okey, iaitu yang pertama, siapakah Cikgu Azimah? Soalan kedua, apakah maksud telepok? Yang ketiga, bagaimanakah proses menelepok dilakukan? Yang keempat, mengapakah kita perlu menghargai warisan seni bangsa? Yang kelima, ramalkan masa depan seni telepok di negara kita. Baiklah, kamu kena menjawab semua soalan-soalan ini. Jadi, untuk itu, kamu perlulah membaca kembali petikan ini, rangkap demi rangkap, perenggan demi perenggan, untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Okey, baik. Yang pertama, siapakah Cikgu Azimah? Jawapannya ada dalam perenggan yang cikgu dah kotakkan dalam kotak warna merah ni. Cikgu Azimah ialah bekas guru pendidikan Puan Rogayah. Jawapannya, siapakah Cikgu Azimah? Jawapannya, Cikgu Azimah merupakan seorang bekas guru pendidikan seni Puan Rogayah. Okey? Okey, faham. Baik, yang kedua, apakah maksud telepok? Okey. Kat sini, yang cikgu dah kotakkan dalam kotak warna merah ni. Telepok bermaksud bunga-bungaan dan corak-corak lain yang diperbuat daripada perada emas.
Okey, jadi bila kamu nak jawab, kamu pilih dalam kotak warna merah ni, kamu cuma perlu hilangkan tanda pemuka kata ni. Tanda petik ni. Kamu dah buang ni dan buanglah perkataan jawab Cikgu Azimah. Jawapannya ialah telepuk bermaksud bunga-bungaan dan corak-corak lain yang diperbuat daripada perada emas. Okey, kat sini ada persoalan. Bagaimanakah kita nak cari maksud telepuk itu ataupun lain-lain perkataan? Okey, cikgu ada dua cara. Okey. Bagaimanakah untuk mendapatkan makna perkataan? Okey. Yang pertama, kita menggunakan cara mencari di dalam kamus dewan. Yang kedua, mencari carian di internet. Okey, kamus dewan ni macam ni Ni dia. Ni dia bentuk kamus dewan. Ini setiap murid sepatutnya ada sebuah kamus dewan ini. Apakah fungsinya? Untuk mencari makna perkataan. Ataupun kalau kamu tak mampu nak beli buku kamus ni, kamu boleh pinjam di perpustakaan ataupun kamu buat carian di internet. Ni dia. Ni dia. Cara nak buatnya, cari internet. Mula kamu bukalah enjin carian Google ke, Yahoo ke apa ke. Okay, kemudian kamu tengok kat sini ada search dia. Kamu tap saja Persuratan Melayu. Kat sini. Jadi bila klik tu akan keluarlah pilihan menu yang terdapat dalam ataupun tajuk dalam Google ni. Okay, kamu pergi dekat ni, klik kat sini Pusat Rujukan Persuratan Melayu atau PRPM. Okay, kemudian dia keluarkan paparannya. Ni dia. Jadi dah keluar kat sini, kamu pergi dekat bahagian enjin carian ni, kat cari ni. Okay, kamu klik, tekan telepuk. Okey. Kemudian klik butang cari. Kemudian akan keluarlah maksudnya apa kat sini. Ni dia. Bunga-bungaan daripada perada emas, kain. Okey, kat sini. Jadi, kalau kamu nak cari apa juga perkataan, kamu type kat sini, akan keluarlah perkataannya apa. Okey, jadi kamu lepas ni, kalau ada kemuskilan untuk menjawab soalan, untuk menjawab perkataan, kamu gunakanlah kamus ataupun carian di internet. InsyaAllah, jawapan tu adalah tepat. Pastikan ada logo Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi jawapan kamu akan lebih tepat. Okey, baik. Yang sini Okey, baik. Okey, sekarang ni tengok soalan yang ketiga. Bagaimanakah proses menelepuk dilakukan? Kat mana? Okey, jawapannya dalam kotak warna merah ni. Okey. Kat sini Kat sini. Perada ialah sebut warna emas. Jangan pakai ni tak ada kaitan. Dia jawapannya bermula kat sini. Dalam proses menelepuk, perada akan dilekatkan di atas kain untuk menghasilkan motif tertentu. Selain perada emas, peralatan yang digunakan dalam proses menelepuk ialah gam Arab, pelbagai corak sarang bunga kayu, berukir, sudut buluh dan berus. Jelas Cikgu Azimah tak payah buat. Jadi maknanya jawapannya bermula daripada dalam proses hinggalah dan berus. Yang lain tak perlu buat. Jadi kamu dah dapat jawab soalan yang betul kat sini. Okey, soalan keempat. Okey, keempat. Mengapakah kita perlu menghargai warisan seni bangsa? Jawapannya inilah soalan hebat. Kamu cari daripada keseluruhan petikan ni, kemudian kamu kena simpulkan dia. Jadi dia kata mengapakah kita perlu. Kalau mengapakah, jawapan mesti kerana, atau untuk, atau supaya. Jadi ni kita buat kita perlu menghargai warisan seni bangsa kerana. Mesti ada kerana. Sebab soalannya mengapakah. Kamu kena buat kerana. Jadi kenapa? Yang pertama, warisan yang unik. Yang kedua, melambangkan. Jadi sesuatu bangsa. Jadi dua ayat ni kamu sambungkan dia dengan penggunaan kata hubung. Jadi kamu dapatlah ayat yang lengkap. Kita perlu menghargai warisan seni bangsa kerana warisan yang unik dan melambangkan diri sesuatu bangsa. Okey. Sekarang soalan yang seterusnya ialah ramalkan masa depan seni telepuk di negara kita. Apa dia punya ramalan awak? Jadi kita buat kat sini balik. Pada masa depan seni telepuk akan apa? Bertambah maju, mendapat tempat di hati masyarakat, dihargai, menjadikan satu bidang perniagaan, terpulang bagi kamu. Okey? Jadi, cikgu harap kamu dapat buat dengan betul. Okey, tugas hari ini ialah
jawab soalan nombor 1 hingga 5 dan kemudian buat latihan di dalam buku BM Bahasa Melayu Pemahaman. Okey, kalau tak ada buku BM Pemahaman, buat di buku BM Tata Bahasa, atau kalau tak ada, buat di buku BM Penulisan. Kalau tak ada juga, buatlah di kertas kosong. Yang penting kamu buat latihan ini. Okey. Jadi kalau sekali lagi, kalau ada masalah, bolehlah hubungi cikgu. Cikgu insya-Allah cikgu akan berikan penerangan lebih lanjut. Okey. Jadi sekian, terima kasih.